Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anak-anak semua. Alright, so hari ini kita akan continue dengan bab 2 kita. Harapnya kita boleh habiskan bab 2 dan tahniah kepada anda yang siap semua kerja yang saya bagi. Tapi kita akan terus bincang kerja kita Okay, so get ready everything. Nak tulis ke apa whatsoever, get ready, okay? Okay, now I'm going to share my screen. Please tell me if you can see my screen or not. Okay. Alright, adakah anda boleh melihat skrin cikgu? Boleh ke? Boleh. Boleh. Tak boleh sila terus bagi tahu cakap je. Jangan suruh tulis, cikgu tak ada masa tengok lah tulis. Okay, so kita sambung yang hari tu punya soalan tu. Uji sendiri 2.1 yang awak dah buat. Tak kalah buat tak kita bincang kan? Okay, nyatakan dan tekan jenis zarah yang wujud di dalam wayar kufrum tarani. So what is your answer jenis zarah? Get ready anyone I called you, you have to answer my question. Tarani, what is your answer for number 1? Pepejal. Pepejal jawapan awak? Okey. Kurang tepat. Ingat, pepejal, gas dan cecair itu adalah keadaan jirim. It's not that jenis zarah. Jenis zarah ialah atom, molekul ataupun ion. Faham? Itu jenis zarah. Okey, so Faiz, apa jawapan kau Faiz? Lagi salah tu. Tak dengar? Lagi salah tu. Saya tulis. Tak apa, lagi salah. Kita nak tahu salah supaya betul. Kuat sikit. Kuprum je tu. Kuprum. Jawapan kau kuprum? Yes. Itulah yang kita nak baiki salah. Okey. Sakinah, apa jawapan dah? Jawapan saya atom, cikgu. Sorry? Atom. Atom. Yes, the answer is atom. So, saya nampak kat sini awak ada kesilapan ataupun kesalahfahaman. Ingat when it comes to jenis zarah. Okay, when it comes to jenis zarah. Sekejap. Okay, when it comes to jenis zarah. Jenis zarah. Okay, jenis zarah ada 3 yang kita belajar. Betul tak? Yang pertama ialah atom, molekul ataupun ion. Betul? Tapi memanglah kita, okay, kalau I back balik semula lah kan. I back semula kan. Ini dia. This one is jenis zarah. Okay, this one is jenis zarah. Kita ada atom, tak ada atom, molekul ataupun ion. So maksudnya sekarang ni memanglah molekul tu ada unsur, ada sebatian kan. Kalau atom konsep unsur je, kalau ion konsep sebatian. Gitulah. Tapi inilah kalau bila tanya apakah jenis zarah. Jenis zarah, I ulang, jenis zarah must be atom ataupun molekul ataupun ion jawapan dia. So when it comes to keadaan jirim, kalau ada soalan tanya keadaan jirim, ini pun ada 3. Kan I dah remind you hari tu. There must be only 3, iaitu pepejal, cecair ataupun gas sahaja. Okay, so you shouldn't be confused. Okay, jenis zarah ialah 3 ni. Keadaan jirim juga 3, tapi berbeza. Keadaan jirim, pepejal, cecair, jenis zarah atau molekul ion. So for number 1, the answer is copper. Kuprum ni adalah atom. Ingat cikgu dah cakap hari tu, logam selalunya memberikan diri dia adalah sebagai atom. Dia adalah ketus. Faham? Logam selalunya atom. You remember what I said Okay, so jawapan dia atom. Alright, so soalan nombor 2. Lily mengeringkan rambut dengan menggunakan pengering rambut. Apakah nama proses yang terlibat dalam pengeringan rambut? Ni kalau salah cikgu tak tahu lah nak cakap. Mana boleh salah? Betul tak? Proses kita dah belajar kan? Ada proses apa? Peleburan lah bla 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 tu kan? Itulah cara jawab dia. Okay, so jawapan dia Kaisara. What is your answer? Penyejatan. Yes, betul. Ni jawapan dia ialah penyejatan. Okay. Penyejatan ni adalah proses di mana apa bertukar jadi apa? Daripada cecair bertukar jadi gas. Okay. Dia perlukan haba tapi bukan dalam proses boiling. Dia hanyalah haba tu dapat dan dia tersejat. Itulah pengering rambut. Okay. Bukan kau bakar rambut kau kan. Kau keringkan ni, so penyejatan. Okay. 2B. Nyatakan perubahan terhadap pergerakan zarah air apabila rambut dikeringkan. Perubahan terhadap pergerakan zarah air.
Okey, saya nak siapa jawab? Tarsini jawab. Tarsini silakan jawab. Apabila rambut dikeringkan, zarah di dalam cair memperoleh tenaga. Aha. Tenaga kinetik zarah cair meningkat dan bergerak dengan lebih cepat. Yes, dengan lebih cepat. Okey, betul? Peningkatan suhu menyebabkan zarah bergerak dengan lebih cepat sehingga tenaga diserap. Pada takat ini, zarah bergerak secara rawak dan berjauhan antara satu sama lain untuk menjadi gas. Okey. Jawapan anda sangat-sangat tepat. Bukan saja tepat, awak malah berikan explanation lagi Dan sini very good. Tapi the point utama dia nyatakan perubahan terhadap pergerakan. Dia nak tanya pergerakan tu macam mana? Apa berubah? Pergerakan air apabila rambut dikeringkan akan menjadi lebih cepat ataupun lebihlah laju. Faham? Pergerakan air tu ataupun zarah air tu bergerak dengan lebih cepat, di mana bila dia lebih cepat dia akan turn to become a gas. So jawapan dekat sini ialah pergerakan zarah menjadi semakin laju. Okey, pergerakan dia lah laju sebab dia dapat haba. Sebab bila korang keringkan rambut sebenarnya dia memberikan haba. Kalau kau ada pensel pengering rambut tu dia siap tanya lagi. Kau nak yang sejuk ke kau nak yang panas? Selalunya orang nak cepat, kalau kamera Highland ni adalah yang panas. Tapi sakitlah kulit kepala kan. Itulah. Okay, now, settle Ada apa-apa soalan setakat ni tak ada Okay, tak apa. Last sekali nanti kita tanya ada soalan tak. Okay, now we go for third question. Acid lauric. Okay, so C12, C24, O2. Dipanaskan pada suhu bilik ke 50 darjah Celsius. So, daripada suhu bilik. Awak tahu tak suhu bilik berapa? Kalau korang nak tahu, suhu bilik ni adalah antara berapa tahu? Dalam 24 ke 27 macam itulah suhu bilik. Ini suhu bilik standard Malaysia. Okay. So dipanaskan sampai 50. Maksudnya mula-mula suhu bilik acid lauric tu, and then dipanaskan panas-panas bagi api sampailah 50 darjah Celsius. Maksudnya start daripada suhu dalam lebih kurang 24 cm padu. Darjah Celsius. So dia kata pada 43 darjah Celsius acid lauric ni mula melebur. Mula melebur. Okey, peleburan ni adalah daripada pepejal menjadi cecair. So you have to remember back. Apa yang terjadi macam mana graf dia yang mana belajar pun. Okey. So dia kata lakarkan satu lengkung pemanasan untuk acid lauric. So once dia cakap ini adalah peleburan, pepejal tukar jadi cecair. So lengkung pemanasan dia macam mana? Okey. This is kejap ya. Sekejap, bentar. Okey. So, jawapan dia. Ada orang yang baru masuk ke? Ada someone yang baru masuk ke? Yang Anaki ni pergi letak dulu nama, lepas tu baru masuk dalam ke? Okey. Still can see my screen Boleh nampak screen saya lagi Hello. Boleh ke? Boleh Okey, cikgu sambung. Boleh. Bila korang nak lakar, ingat bila lakar tak perlu senggak-senggak satu-satu. Hanya perlukan paksi X dengan Y. Lepas tu awak kena namakan paksi X tu apa, paksi Y tu apa. Itu wajib. So, of course paksi Y dia ialah suhu. Dan mesti bagi dia punya unit. So, suhu adalah dalam darjah Celsius. So, yang dekat paksi X ialah masa. Okay. Masa kena ikutlah minit ke jam ke saat. Tapi kat sini I rasa dia akan bagi kepada saat lah. Awak boleh terpulang. Selalunya saat lah. Okay, now. Macam mana kita nak lukis graf ini? Anak-anak, yang ni awak kena tahu. This is kosong. So, it means that graf ni tak boleh awak mulakan macam ni. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia dah bagi tahu dia mula pada suhu bilik. So it means that, so you budget lah konon-kononnya ni 10, 20, 30, 40, 50 dan 10. Kan dia sampai 50 kan. Contohnya ni 10, 20. Lebih kurang macam ni kat sini kan. Boleh start dari sini. Okay, tak boleh start daripada paksi kosong. Asalan tak boleh. So start daripada sini, lengkungan pemanasan korang dah belajar.
Gini, betul. So anak-anak, yang ni lah dia punya lakaran lengkung pemanasan. Tapi jangan lupa, awak kena tambah benda ni. This is wajib. Dan you have to put 43 degree Celsius. 43.0 cukup lah sebab kat sini dah ada degree Celsius. So, not only that, you have to add up something. What is that, teacher? You have to put here as takat lebur. Ini baru dapat markah tepat. Markah selalunya 3 markah ataupun 2 markah dalam exam. Kalau awak buat lukisan macam cikgu ni, barulah awak dapat markah full. Apa yang dapat full, cikgu? Okay, what gives you a full mark Okay, cikgu bagi tahu apa yang menjadikan markah awak full. Okay, the first one must be unit. Okay, ada unit. Okay. Yang kedua, mesti lakar dengan betul. Mesti lakar dengan betul. And then awak kena mention 43 dan takat lebur. Dan satu lagi, awak kena tambah. Iaitu tajuk anak-anak. Yes. Tajuk dia ialah apa? Lengkungan pemanasan asid laurik C12 H24 O2. Faham? Then only you will get a full mark. Okay, remember Patrick cakap kita yang senang ni kita make sure dapat markah. Okay, so now so yang ni lah macam ni lah. So awak check balik, awak punya tu awak betulkan balik dengan pen merah tak ada masalah, kita baru belajar kan. Okay, now we go for 3B question. Okay, now dia kata, mengapa suhu malar pada 43.0 darjah Celsius? Oh, it means that pada yang ni, waktu ni, yang ni ke sini. Kenapa malar? Kenapa malar? Aku dah ajar kan. Sebab apa kat sini adalah berlakunya takat lebur. Kenapa suhu malar? Kerana apa jawapan dia? Okey, kalau kat sini jawapan dia apa tahu? Poin pertama. Okey. Haba diserap untuk mengatasi daya ikatan antara zarah pepejal. Okey. Yang kedua, awak kena kita back to yang cikgu dah ajar itu yang ni. Kan? Awak kena ulang balik apa yang ayat ni. Okey. Haba diserap juga untuk menghasilkan ikatan antara zarah sehingga pepejal bertukar menjadi cecair. So, poin kedua dia ialah oleh itu pepejal bertukar menjadi cecair. Je lah jawapan dia. Tak cakap apa lagi. Haba diserap untuk atasi daya ikatan antara zarah pepejal. Oleh itu pepejal tukar jadi cecair. Itulah yang berlaku pada takat lebur. Okey, faham? Okey, faham So, this is the answer. So, is there any question? Boleh terus tanya. Kalau ada question, boleh terus tanya anak-anak. Silakan. Ada? Tak ada? Tak ada. Saya nak tanya. Siapa yang confirm semua betul? Semua 100% betul. Ada? Tak ada? Tak ada. Ada jugalah yang salah mana-mana Ada. Tak apalah, belajar dah tahu Okey, so hari ni anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pasal atom tu sendiri. Now, we go to a very serious business dah. Kita nak pergi ke atom tu, kita nak belajar apa benda lah yang ada kat atom tu kan. Yang kau kena faham satu benda ialah atom ni adalah benda yang paling kecil, diskret, tak boleh nak kecilkan dah. Dia lah yang paling kecil kat dunia ni. Tapi dalam atom ada subatom. Dalam atom ada subatom. What does it mean by sub? Maksudnya dalam atom tu sendiri ada juga anak-anak dia.
Okay, betul atom tak boleh potong dah. Tapi dalam atom tu sendiri ada anak-anak dia. We call it subatom. Okay, so for today, kita akan cover pasal atom. Macam mana bentuk atom, macam mana rupa paras atom tu kan. Okay, kita nak belajar itu ya anak-anak ya. Okay, so awak tengok kat sini baik-baik. Atom, dia macam ni lah. Okay, so cikgu pergi kepada soalan tu lah kan. Ni sebongkah kuprum. Tadi kan kita guna kuprum kan. Okay, sebongkah kuprum. Ni kuprum ni. Ingat kuprum memanglah bekerja logam kan. Okay. Ni kuprum Cu. Ni kuprum ni. Okay. So, cikgu ambil seketul atom dia, zarah dia, bawa keluar. Cikgu ambil seketul daripada kuprum yang beratur tadi tu, cikgu bawa keluar. Now kita nak belajar apalah yang ada kat ketulan kuprum tu. This is what we're going to learn today. So, I really hope you understand apa yang kita nak belajar ni. Aku nak ambil satu atom, aku nak kaji dalam atom tu ada benda. Okay, anak-anak, kalau keluarkan satu atom, kau gunakan mikroskop elektron, kau pergi zoom berjuta kali ganda, you will see something yang very nice. You know, it's very tempting. Kalau kau tengok, kau rasa excited sebab kat dalam tu semua satu ni excited. Okay, now, macam mana rupa kuprum tu? Okay, sebenarnya anak-anak, kuprum tu, tengah-tengah dia adalah nukleus. Nukleus tu apa dia? Nukleus tu mak dia. Dialah yang kontrol segala aktiviti atom. Macam sel badan manusia. Korang dah belajar sains kan? Okay, so sel badan manusia mesti ada nukleus. So, apa kegunaan nukleus? Dialah yang kontrol pergerakan sel. So, same goes to atom. So, now, anak-anak, ni adalah nukleus. Dan sekeliling dia, dia ada petala-petala. Paksi-paksi petala dia. Ala-ala nak cakap ni lah kan. Macam ala-ala sistem suria kita lah. Kan? Matahari tengah-tengah. Lepas tu kat sekeliling-sekeliling tu adalah apa dia? Sekeliling-sekeliling tu planet-planet dan sebagainya. Dia macam sistem suria. Sebab ini hanya kehidupan benda yang biasa je. Don't be scared. Okay? So anak-anak, kalau korang nak tahu yo. Okay, awak tengok kat sini. Dekat sekeliling ini, okay, I bagilah this is nucleus. Okay, ni adalah nukleus. Okay, so dekat kat sini pula, kita warna-warni di situ. Dekat petala-petala ni, kan? Warna merah ni cikgu bagi ni. Ni. Gitu. Cikgu buat je dah dulu. Nak bagi awak faham. Lukisan kena betul juga. Tak boleh tak betul. Okay. Okay. Yang duduk kat petala ni, yang excited duduk kat yang kecil-kecil ni, inilah dia, nama dia elektron. Okay. Ni nukleus, ni elektron. So, yang ni pula kita panggil sebagai petala. Sekejap ya. Okay. Alright. This is petala. So, yang ni petala lah So, kalau daripada lukisan cikgu ni, cikgu ada 3 petala. Tengah-tengah dia nukleus. Lepas tu yang ni petala pertama, ni petala kedua, ni petala ketiga. Kita kira petala daripada dalam. Kita tak kira petala dari luar. Faham? So, it means that petala yang pertama adalah yang paling dekat dengan mak dia, iaitu nukleus. Okay, I hope you understand. Okay, now I sambung lagi. Now, korang dah tahu, dalam atom macam tu apa dia? Yes. So, it means that dia ada sub-sub atom kat dalam. Okay, now kita continue lagi. Kalau korang nak tahu anak-anak, okay, dalam nukleus, okay, dalam nukleus ada 2 benda pula. Pula dah 2 benda kan? Okay, tak apa, buat tenang, jangan nangis. Okay, dalam nukleus ni, apa yang ada ialah proton dan juga neutron. Proton dan juga neutron. Dalam mak dia ni, dalam badan mak dia ni, ada 2 jenis subatom. Proton dan juga neutron. Faham? So, cikgu akan buat kesimpulan kat sini bagi faham sikit. Alright. Cikgu buat kesimpulan bagi faham. Kalau tak faham, just tell me, okay? Don't be scared. Don't be shy. Okay, so, bila cikgu cakap subatom, there will be 3. Okay, understand Subatom ada 3. N. Senang kau nak ingat. The first one is proton. The second one is electron. And the third one is neutron.
Awak kena belajar sebut neutron ni. Okay. Proton, elektron, neutron. 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 Kenapa saya ajar neutron? Sebab nanti awak akan belajar nukleon, nanti kau akan tongue twisted nanti. So, proton, elektron, neutron. Faham So, anak-anak, dalam atom ada subatom. Apa subatom tu? Proton, elektron, neutron. So, mana duduk proton, elektron, neutron yang cikgu dah cakap kat sini. So, proton dengan neutron duduk kat nukleus. Elektron duduk dekat petala. I really hope you can understand and don't get confused. Okay, now, sekarang dah tahu mana duduknya proton, elektron, neutron kat dalam atom. Now, cikgu nak cakap pula cerita buat pasal satu-satu ni. Apa sifat dia? Okay, kalau awak tengok daripada nota ni, okay, kita tengok pada proton dulu. Simbol dia ialah P. Okay, of course lah, proton P senang nak ingat kan? So, dia punya charge adalah positif 1. Maksudnya kalau dia ada satu positif, kalau ada satu ketul proton, positif 1 lah. Kalau dia ada 5 proton, positif 5 lah. Faham? Itu maksud dia. Dan, jisim relatif untuk seketul proton adalah 1. Maksudnya kalau ada 5 proton, 5 lah jisim dia. Tapi dia tak ada unit gram ke apa, tak boleh. Cakap jisim relatif dia 5. Jisim relatif dia 7. Macam tu. Okay. Now, proton, simbol P, charge dia positif 1. Kalau 1, positif 1. Kalau ada 5, positif 5 lah. So, jisim relatif pula, seketul tu 1. Kalau ada 5 ketul, 5 lah jisim dia. So, understand? Very good. So, we go for electron. Okay, I pergi neutron dulu lah. Pergi neutron sikit lah. Senang sikit. Electron ni special sikit. No? Now, we go for neutron. So, neutron anak-anak, simbol dia N. Senang. Neutron N. Neutron N. Neutron N. Okay, so, charge relatif dia ialah kosong. Benda neutral. Neutral ni benda tak ada charge. That is why dia kosong. Faham? Tengok proton tadi positif kan? Proton positif. Senang je lah nak ingat proton positif. Sebab dalam proton ada huruf T. T tu macam positif. So, tapi neutron is 0. Dan, sorry. Jisim relatif dia adalah 1. Nampak? 1 je. Dia tak ada charge apa-apa. Sebab ni neutral. Faham? Dia tak ada negatif 1 ke? Charge relatif. Sorry. Okay. Charge relatif kosong lah. Okay. So, jisim relatif ialah 1. Okay. Charge dia adalah kosong. Okay. Charge kosong. Tapi jisim masih ada. Iaitu 1. Ada 1 neutron, 1 lah jisim dia. Kalau ada 10 neutron, dia punya jisim relatif ialah 10. Macam tu lah. Okay. So, now we go for electron pula. So, elektron ni anak-anak, kalau korang nak tahu, tengok elektron duduk kat mana? Nampaklah elektron duduk dekat petala. Dia tak duduk kat mak dia. Orang kalau tak duduk dengan mak ni, tak duduk dengan nukleus ni, ada galak sikit dah. Dia tak duduk diam. Dia macam-macam idea nak buat bila mak dia tak ada kan? Okay, so, elektron ni memang gitulah sifat dia. Cuba awak tengok. Simbol dia ialah E. Simbol dia ialah E. Charge relatif dia ialah negatif 1. So, elektron ni negatif. Elektron ni charge dia negatif. Elektron charge dia negatif. Proton ialah positif. Proton positif. Elektron negatif. Boleh kan? Dan, awak tengok ni jisim dia. 1 bahagi dengan 1840. Cuba kau bahagikan. Dia akan jadi kosong. Banyak kosong kan? So, it means that dia sangat ringan nak dibandingkan dengan proton dan neutron. Sebab proton dan neutron, jisim dia setiap satu ketul tu 1. Tapi kalau jisim relatif untuk elektron, 1 bahagi dengan 1840. Kau bayangkan berapa banyak kosong, berapa ringannya dia. Nak ceritanya Zarah untuk elektron. Atom yang bernama elektron ni. Okay. So, bila dia terlalu ringan, that's why lah dia duduk kat petala ni. Orang duduk kat petala ni. Dan juga cikgu nak beritahu elektron ni, dia duduk kat petala ni. Dia bukannya duduk diam, menong, dia tengok TV, tak ada. Dia memang tak duduk diam. Dia memang excited semua. Jalan-jalan. Pusing dekat orbit dia tu. Dekat petala. Elektron itu sifat dia. Dia sangat aktif sebab badan dia ringan. Dia memang boleh berlayar ke sana sini. So, very active. Okay. Macam manusia jugalah kan. Kalau badan kita ni berat sikit, duduk je lah. Tapi kalau kita ni badan ringan, macam-macam kita laju jalan kita betul. Samalah macam elektron. So, I hope you understand. I repeat back. The subatom, we have 3 subatoms. Okay, subatomic yang pertama proton, yang kedua elektron, yang ketiga neutron. So, pen.
Sila ingat. Okay, now. Setakat ni, ada soalan? Setakat ni faham tak? Ada soalan? Faham. Confirm? Faham. Confirm? Make sure clear betul-betul. Memanglah kalau kau tengok lukisan ni macam ni, sebenar-benarnya dia punya lukisan. Tapi kan, kalau nak tunjuk macam ni, pening lah pula. So that's why kita tunjuk cara macam ni. Faham tak? Okay, so kalau faham, cikgu akan teruskan lagi. Okay, relax, jangan pening-pening. Kita, macam tu atau macam tu kita fikir gitu. Jangan fikir tension kan. Okay, now. Inilah pakcik yang bertanggungjawab membuatkan kepala otak kau lagi pening nak study kimia. Tapi terima kasih kerana dia kita belajar pasal atom. Kau tengok kita nak belajar 5 pakcik. Ni baru 2 orang pakcik. Pakcik pertama nama dia John Dalton. Tengok waktu dia. Okay. Waktu dia menjumpai benda-benda yang dijumpai tu. Okay. John Dalton 1766 sampai 1844. So 1844 tu dia meninggal kot. Okay, so 1766 berapa ratus tahun yang lepas? Kau kiralah sendiri kan. So, apa yang John Dalton dapat ni? Perkembangan apa sumbangan dia dalam model struktur atom? So, John Dalton, dia jumpa. Dia lah orang pertama yang start kata jumpa atom. Dia lah orang pertama start jumpa atom. Yang pakcik ni jumpa atom. Macam tu lah kalau nak ingat. Dan pakcik tu kata, atom ni dah memang paling kecil. Paling kecil dah. Tak boleh dicipta, tak boleh dimusnahkan, tak boleh bahagi dia kata. So pakcik John Dalton orang yang pertama yang nampak atom. Yang mengkaji pasal atom. Okay. So dia kata yang atom ni pula cerita dia memang paling kecil dah. Kau tak boleh nak buat apa-apa dekat atom ni. Nak bahagi ke, nak buat apa ke, tak boleh dah. Itulah paling kecil. So pakcik John Dalton jumpa atom. Ingat macam tu. Okay, now kita pergi ke pakcik yang kedua, iaitu J.J. Thomson. J.J. Thomson. J.J. Thomson pula daripada 1856 sampai 1940. So, J.J. Thomson ni selepas John Dalton lah, tengok tarikh pun tahu kan. Okay, so J.J. Thomson ni pula orang yang pertama kaji dan jumpa elektron. J.J. Thomson pula, Thomson jumpa elektron. Dia cakap, dalam atom tu ada elektron. Okay, dan dia kata atom sebagai spera yang bercastorikan beberapa elektron lah. Itulah yang ni dah dia punya model. Ni dia punya model. Okay, so yang paling penting J. Thomson ni jumpa elektron. Okay, now kita pergi tengok pakcik yang ketiga. Ernest Rutherford. Okay, Ernest Rutherford. So tahun ni 1871 sampai 1937. Pakcik ni pula dia menjumpai nukleus. Dia kaji-kaji dalam atom ada nukleus. Dia lah orang yang dalam atom ada nukleus. Mungkin Ernest Rutherford ni dia mengkaji daripada model atom dua orang pakcik tadi, iaitu JJ dan juga siapa pakcik tu? Ernest Rutherford pula. John Dalton. Daripada John Dalton ke J.J. Thomson, dia ambil model orang tu mungkin, and then dia kaji lagi. And then dia jumpa, ada nukleus lah sebagai pusat atom. Dia jumpa gitulah konon-kononnya. Okay, so dia kata apa? Ada nukleus. Lepas tu dia kata, dalam nukleus tu ada pula charge positif, iaitu proton. So dia claim pula penemuan dia dalam nukleus ada proton. Yang ni claim dia. So pakcik Ernest jumpa nukleus pula dan dia kata dalam nukleus tu lah ada proton. Ini pakcik Ernest. Okay. And then datang pula pakcik Niels Bohr. Okay, nama dia Niels Bohr. So tahun ni 1885 sampai 1962. Awak tengok handsome sikit Niels Bohr ni. Okay. So dia apa pula dia punya sumbangan? Dia kata elektron di dalam atom bergerak di petala sekeliling nukleus. Yang ni pula dia cakap apa tau, claim. Orang yang sebelum tadi J.J. Thomson nak jumpa elektron. Tapi dia kata bila dia buat kajian, rupa-rupanya elektron ni bergerak dalam petala. Ada orang nak jumpa elektron tapi dia pergi kaji lagi. Dia kata memang ada elektron tapi bergerak kat petala lah. Bukannya lah dia kat seperti kat dalam atom tu dia ada petala dia sendiri yang elektron duduk. Itu Niels Bohr. So this is the model lah. The Niels Bohr's model for atom. Yang ni yang selalu kita guna sekarang ni. Okay,
Next, pakcik yang terakhir. Pakcik ni nama dia James Chadwick. Okay. 1891, 19 sampai 1974. Yang ni pula pakcik ni jumpa neutron. Dia ni pula jumpa neutron. So, daripada orang lama-lama punya model, dia bina model yang terbaik dan tercantik. Bukanlah bina maksudnya. Daripada sumbangan orang dulu juga. Bila dia gabung, inilah hasil yang kita gunakan. So, ini adalah nukleus. So, dia kata nukleus ada proton dengan neutron dan dekat petala ada elektron. Macam mana yang kita belajar awal-awal tadi. So, ini adalah sejarah perkembangan. So, kalau kita nak ingat-ingat soalan ni kalau pasal nama-nama pakcik ni, selalunya kertas satu. Selalunya kertas satu dia tanya. So, kalau kita back balik semula anak-anak, kita tengok. Pakcik pertama jumpa apa? Pakcik pertama jumpa atom. Pakcik kedua jumpa elektron. Pakcik ketiga jumpa nukleus dan ada proton dalam tu. Pakcik keempat jumpa elektron bergerak dekat petala. Pakcik kelima jumpa neutron. Macam itulah dia punya sequence dia. Sequence model atom yang kita dapat hari ini. Terima kasih kepada 5 orang pakcik ni menjadikan kita lebih pening ya. Okay, so kita next. Okay, yang ni lah, yang ni history of atom lah. Yang ni macam mana dia dia berkembang John Dalton, bla 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 bla, Niels Bohr dan Erwin Schrödinger. Macam itulah sebutan dia. Dia ni quantum model. Quantum model ni Cikgu Malas nak dengar, bukan Cikgu Malas dengar sebab not your kita tak belajar quantum lagi. So yang 5 orang tu lah yang wajib awak ingat. Okay. Alright, now we go for next one. Alright, kita jawab soalan ni. Kalau faham, kita jawab soalan ni Okay, jom tengok soalan ni. Ready everybody? If I call your name, please give me the answer. Okay, Raja 2.10 menunjukkan struktur atom nitrogen. Okay, nitrogen adalah salah satu jenis unsur Okay, so soalan dia ialah namakan X. Alright, namakan X. So, I want Hazikah, sila jawab apakah X? Elektron, cikgu. Yes, very good. The answer is electron. Very good, Hazikah. Cepat jawab, terus jawab. Betul, Hazikah. Elektron. Harap yang lain pun faham That one is electron. Okay, so this is soalan B. Okay. Nyatakan zarah subatom yang terletak pada nukleus dalam nitrogen. Dalam nukleus ada subatom apa ya, Pravin? Sila jawab, Pravin. Proton and neutron. What is that? Once again? Proton dan neutron. Yes, very good, Pravin. Proton and neutron. Very good. Very fast answer. You say you understand. Very good, very good. Okay, now we go for C. Bandingkan X dan zarah subatom yang dinyatakan di dalam B dari segi charge relatif dan jisim relatif. Dia nak bandingkan ketiga-tiga lah. X tu elektron. Lepas tu yang B tu proton dengan neutron. So dia suruh bandingkan. Okey, daripada segi apa? Charge relatif dan jisim relatif. Kalau nak senang banding, macam mana nak buat cikgu? Okey, senang lah. Kita konon cikgu buatkan kotak lah bagi kau faham kan. Okey, ni. Tunggu dah. Alright. Tunggu sekejap. Ni subatom. Okey. Yang ni dia nak apa? Charge relatif. Yang ni dia nak jisim relatif okey. Alright. So, subatom pertama. Let's say lah dia kata X dulu bandingkan kan. Okey. X ni macam mana? X tu apa? Elektron. Okey, so untuk elektron, cikgu nak tanya dekat Suki, apakah charge relatif untuk elektron? Suki? -1. Sorry? -1. -1. Very good. So what about jisim relatif? 1/1840. Very good. 1/1840. 40. So very good. Okay, so jisim relatif dia 1/1840. So ini adalah elektron. Okay, so kita sambung lagi. Warna-warni lain seperti cikgu lah. Okay, now we go for proton pula. Okay, for proton.
Cikgu nak tanya siapa? Yo. Okay. Cikgu nak tanya dekat yang kain. Give me the charge relative and also GCM relative for proton. Positif 1 cikgu. Positif 1 cikgu. Cas Okay, charge. GCM relative. 1. Very good. Good yang kain. Settle. We go for neutron pula. Okay. Neutron. Okay, cikgu nak siapa ya? Mani Harun. Neutron. Charge dia. Untuk neutron, Mani Harun. Mani. Charge relatif dia. Neutron ada charge tak? Halo? Mani? Oh, tak boleh cakap ke? Ada cikgu. Memanglah ada. Cepatlah jawapan kau. So, charge relatif cepat. Don't waste time. It's already 9:42. You cannot on your unmute yourself ke? Oh Allah. Farah Aina jawablah. Oh, okay. Farah Aina jawab. Apa jawapan anda, Farah Aina? Charge relatif dia berapa? Dah Farah Aina pun tak boleh juga bercakap ke macam mana? Tak nampak lah. Cuba kau guna kau punya ni, tangan je. Charge relatif dia berapa? Tanda tangan. Guna tangan. Charge relatif 0. 0. Okay, very good. So, GCM relatif? 1. Very good. So, kalau dalam kimia anak-anak, kalau lah disebut perbandingan, this is chemistry, this is chemistry. We are not talking about bahasa whatsoever. In chemistry, how are you going to answer the question? If they ask compare, dia nak minta korang banding. Korang boleh buat dalam bentuk jadual macam ni. Boleh dapat markah, tak ada masalah. Itu dalam chemistry lah. Subjek lain teman tak tahulah. Okay, so dalam chemistry boleh. Okay, untuk bandingkan, untuk senang awak buat perbandingan dan terus pemeriksa tengok markah dan tanda. Okay, very good. Now, we go for question number 2. Get ready to answer the question and unmute yourself. No need for me to call you many times. Alright. Elektron mengorbit mengelilingi nukleus dalam petalanya. Okay, elektron, di tengah cakap pasal elektron. Nukleus sesuatu atom mengandungi proton dan neutron. Okay, so pernyataan di atas menunjukkan maklumat tentang satu model suatu atom. Betul-betul. Siapa ahli sains yang mengenal pasti perkara itu? Elektron. Siapa orang yang pertama cakap pasal elektron, anak-anak? Jom, siapa yang cakap elektron mengorbit mengelilingi nukleus? Jom cek balik pakcik yang keberapa. Pakcik pertama katanya jumpa atom. Pakcik kedua katanya jumpa elektron. Pakcik ketiga katanya jumpa proton. Pakcik keempat yang kata elektron bergerak mengelilingi petala. Pakcik kelima baru cakap jumpa neutron. So, siapakah pakcik keempat itu? Kita tengok siapa yang kena. Okey, pakcik keempat itu adalah Niels Bohr. Okey, elektron dalam atom bergerak di dalam petala di sekeliling nukleus. Okey, dan dia kata nukleus mengandungi proton. Nampak? Inilah model dia. So, pakcik tu siapa? Niels Bohr. Okay. So, the answer is Niels Bohr lah. Aku pula bagi jawapan. Patut tanya korang tak? Okay, so, lukis struktur model tu adalah sama je lah. Macam yang cikgu lukis tadi tu. Lebih kurang. Ni lah struktur dia. Okay. Okay, settle. Okay. So, for now, do you have any question? Ada tak soalan nak tanya? Cakap je. Jangan malu-malu. Jangan rasa soalan tu bodoh. Ada. Cikgu,
Apa yang sedih sangat tu? Jawapan dia James Chadwick. Chadwick je ke? Sebab dia kata ada nukleus sesuatu atom mengandungi proton dengan neutron. James Chadwick mana? James Chadwick jumpa neutron. Kan? Cikgu buka James Chadwick ni. Siapa Sakinah Korang buka buku tak? Buka. Go to the soalan. Soalan cakap apa tadi? Elektron orbit keliling nukleus di dalam petala. So siapa yang kata elektron mengorbit? Kalau cakap James Chadwick hanya cakap pasal neutron. Okay, nampak tak? James Chadwick neutron. Okay, so siapa yang cakap elektron keliling? Yang pertama jumpa elektron, yes, J.J. Thomson yang pertama jumpa elektron. Tapi ada orang yang baiki lagi pasal elektron, iaitu Niels Bohr. Niels Bohr cakap elektron memang ada, tapi dia bergerak mengelilingi petala. So this is the Niels Bohr. So Niels Bohr yang cakap ni, dan juga model dia tulis nukleus mengandungi proton. So ini adalah model atom bom. So jawapan dia Niels Bohr. Siapa yang tanya tadi? Sakinah Cikgu second point. Tapi kan yang soalan tu dia kata proton dan neutron. Ya. nukleus sesuatu atom mengandungi proton dan neutron. Inilah proton saja. Yes. Jawapan dia James Chadwick. Okey? Betul. Jawapan dia adalah James Chadwick. Sebab cikgu hanya tengok pada argumen yang pertama yang paling cikgu tengok, tapi argumen kedua ni dia dah ada cakap pasal proton dan neutron. So kalau dah proton dan neutron, sebab kalau Bohr hanyalah proton kan, dalam itu adalah proton saja, betul-betul. Tetapi kalau Chadwick dia dah lengkap, iaitu proton dan juga neutron kat dalam dia punya model atom dia. So sorry tadi cikgu tak perasan yang tu. Betul jawapan dia James Chadwick. Tapi Chadwick ni paling utama dia anak-anak adalah dia orang yang memang neutron lah yang dia jumpa. Yang maksudnya sekarang ni dia punya kejayaan paling utama dia dapat Nobel tu adalah kerana dia punya jumpa neutron. Okay? Tapi kalau kita baca satu argument tu saja, let's say lah nombor 2 ni kita padam. Nombor 2 ni kita padam. Kita tengok atas saja. Of course jawapan dia Niels Bohr. Okay, so jawapan dia betul. James Chadwick. Okay, sorry untuk that. For that I'm so sorry. Okay, so settle kat sini? Any other question? Tak ada. Okay, tak ada. Setakat ni settle Settle Faham. Okay, faham. Alright. So kalau faham, kita sambung lagi. Okay, kita tengok pada struktur atom pula. Okay. Anak-anak, kita pergi tadi struktur atom. Okay, alright. So struktur atom, dia macam mana yang cikgu lukis tadi. Atom kena ada nukleus. Okay, kena ada petala. Tak kisahlah petala berapa banyak. Okay, kita cakap pasal petala. Okay, so this is nucleus. Dan ini petala lah. Okey, yang ni kat sini yang duduk-duduk tak duduk diam ni adalah elektron lah cikgu lukis dia lah. Alright. So this is elektron. So dalam ni ada proton tambah neutron. Okay. Now, sekarang ni anak-anak kita nak belajar nombor proton. Apakah itu nombor proton? Apakah itu nombor proton? Apakah itu nombor nukleon? Okey, lagi apa lagi? Okey, nombor proton dan nukleon lah. Macam ni. Awak kena tahu macam ni satu benda Sekarang, cikgu nak awak buka awak punya buku teks muka surat 275 tu. 275 iaitu awak punya jadual berkala unsur. Ya. Dah buka? Okey. So sekarang ni anak-anak, kalau you all perasan dekat jadual berkala unsur tu, okey, kalau yang siapa yang dah buka 275 okey, open up 275. Okey, muka surat 275 dia ada muka surat 275 orang dah nak masuk ke? Wait. Okey. Nanti orang masuk. Betul. Okey. Kenapa lambat nanti?
Okay. Awak buka buku surat 275 tu, itu adalah jadual berkala. So jadual berkala as I told you, ini adalah jadual yang menunjukkan unsur-unsur yang terdapat kat muka bumi Allah ni lah. Okay, now. Sekarang cuba you pergi tengok dekat setiap satu kotak tu ada dua jenis nombor, betul? Okay. Nombor dia ada atas dengan bawah setiap satu unsur. Satu kotak tu ada dua nombor. So nombor atas tu lebih kecil daripada nombor bawah. Betul tak? Nombor atas tu lebih kecil daripada nombor bawah. So, kalau korang nak tahu, nombor atas tu adalah nombor proton. Apa maksud nombor proton? Nombor proton ni adalah bilangan proton yang kat dalam tu, kat dalam satu atom tu. Okay? Itu maksud nombor proton. So, yang lebih besar tu nombor apa pula? Itulah namanya nombor nukleon. Okay? Nombor nukleon. Alright, nanti cikgu terangkan. Tapi awak cuba tengok je dulu dekat jadual berkala unsur ni. Awak tengok nampak tak hidrogen yang paling atas paling kiri? Paling atas paling kiri kan? Hidrogen. So bilangan proton ni satu, nombor proton satu, nombor nukleon pun satu. Cuba awak tengok sebelah kanan sekali, atas sekali, helium. So 2. Bilangan proton dia ataupun nombor proton dia adalah 2. Lepas tu kalau awak perasan, awak tengok pula yang color kedua tu. Lithium, beryllium, boron, dia tambah sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia daripada kiri ke kanan, tu sambung bawah kiri ke kanan, sambung bawah kiri ke kanan. Nombor dia dah susun cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla. Kan? Betul tak? So anak-anak, itulah nombor proton yang disusun kat dalam jadual berkala. Okay? So, setiap satu tu, kalau lah contohnya cuba awak tengok dekat lithium. Nampak tak bawah hidrogen tu lithium? So, lithium atas kepala dia nombor 3, bawah dia nombor 7. So, maksudnya lithium tu, cuba korang tengok So, lithium tu anak-anak, maksud dia, nombor proton dia adalah 3. So, bermaksud bilangan proton dia juga ada 3. Nombor proton dengan bilangan proton adalah sama maksud dia. Maksudnya benda yang sama. Nombor proton 3, bilangan proton pun 3. So, apa maksud nombor proton? Nombor proton ialah bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Faham So, lithium ada 3. So, yang 7 tu nombor nukleon. Okay, now. Kita bawa sambung kat skrin. Tengok skrin balik. Okay, now. Awak tengok nombor proton ialah bilangan proton dalam nukleus. Of course, sebab proton duduk dalam nukleus sesuatu atom. Okay. So, what is nombor nukleon pula? Nombor nukleon pula. Okay, ni perkataan baru. Okay. Nukleon. So, you have to know how to pronounce it. Nukleon. So, what is nombor nukleon? So, nombor nukleon ialah jumlah proton tambah neutron. Okay. So, cikgu tulis kat sini anak-anak untuk kita buat kesimpulan bagi faham sikit. Okay. Nombor proton adalah bilangan proton dalam nukleus. So, what about nombor nukleon pula? Nombor nukleon adalah hasil tambah bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Boleh faham? Okay, so nombor proton ialah bilangan proton dalam nukleus. Nombor nukleon pula bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. So, kalau korang nak tahu anak-anak, okay, nombor nukleon ni sebenarnya, okay, nombor nukleon ni lah jisim atom dia. Jisim atom relatif dia. Okay. Maksudnya nak cakap kat sini, kalau awak tahu nombor nukleon, itulah jisim sesuatu atom itu. Faham tak? Sebab anak-anak, jisim dia banyak berada di nukleus. Okay? Jisim banyak berada di nukleus. That is why nombor nukleon ni adalah nombor ataupun jisim atom relatif dia. So, kalau korang nak tahu, kalau korang back ke muka surat 275 tadi, yang atas kepala nombor lebih kecil adalah nombor proton. Yang nombor lebih besar, itulah nombor nukleon. Boleh faham Nombor nukleon. Satu lagi maklumat. Okey, faham kat sini Okey Alright. Dan satu lagi maklumat yang cikgu nak sampaikan kat sini ialah
bilangan proton dalam sesuatu atom adalah sama dengan bilangan elektron. Bilangan proton dalam satu atom adalah sama dengan bilangan elektron. Contoh, kalau cikgu kita pergi dekat lithium tadi kan. Lithium tadi, bilangan proton dia ataupun nombor proton dia ialah 3. So, it means that kalaulah bilangan proton ataupun nombor proton 3, bilangan elektron pun 3. Faham? So, kalau tengok dekat magnesium pula. Cuba korang tengok buku tu magnesium. Okey, dia pada blok yang kedua dari kiri Okey, blok kedua baris ketiga. Okey. Magnesium atas kepala dia nombor proton ataupun bilangan proton dia ialah 12. So kalau saya tanya, kalau macam tu berapa bilangan elektron? Bilangan elektron juga 12. So bila bilangan proton dengan bilangan elektron sama banyak, that is why lah satu atom tu adalah bersifat neutral. Sebab positif dengan negatif dia adalah sama banyak. Faham tak maksud saya? So sebab because you have to know proton is charge dia positif, elektron charge dia negatif. So bila positif dengan negatif itu adalah sama banyak, dia akan memberikan atom tu menjadi benda yang positif. Charge satu atom tu adalah positif sebab bilangan proton dengan elektron dia adalah sama banyak. Faham tak? Okey, cikgu harap awak faham setakat ni. Okey, cikgu sambung lagi. Okey, cikgu sambung lagi. Okey. Now, istilah-istilah dia awak kena tahu. Awak tengok istilah nombor. Cikgu nak terangkan awak supaya awak faham Istilah nombor boleh guna untuk dua benda je, iaitu proton dan nukleon. Yang ni very important sebab nanti awak salah guna istilah. Istilah bilangan boleh guna untuk yang pertama proton, boleh juga elektron dan juga neutron. So, apa maksud cikgu ni? Okay, maksud cikgu macam ni. Kalau awak cakap proton, awak boleh cakap nombor proton pun betul, bilangan proton pun betul. Istilah tu dua-dua betul. Faham? Untuk nukleon. Awak tengok untuk nukleon. Kalau untuk nukleon, istilah yang betul hanyalah nombor nukleon sahaja. There is no way of bilangan nukleon. Tak boleh. Salah istilah. Kalau saya cakap nombor nukleon, yes, betul. Tapi kalau saya cakap bilangan nukleon, salah. Faham? Istilah kena betul. So, kalau untuk bilangan pula, bilangan proton, betul juga. Ada istilah bilangan proton. Sebab nombor proton sama bilangan proton. Betul. Bilangan elektron, betul. Betul istilah tu. Bilangan neutron, betul istilah tu. Tapi, kalau elektron ni awak cakap, nombor elektron, salah istilah. Nombor neutron, salah istilah tu. Faham tak maksud cikgu? Istilah betul. Nombor hanya untuk dua saja, proton dan nukleon. Bilangan proton, elektron dan neutron. So proton is very special lah. Dia boleh istilah nombor dan istilah bilangan. Faham Okay, istilah must be correct. So istilah betul dalam kimia sebab kalau salah anak-anak dia tak kira maka tu maksudnya salah. Okay, istilah yang betul. Okay, now jom kita tengok contoh pertama. Okay, awak tengok ni atom aluminium. Okay, soal kalau awak tengok kat sini atom aluminium ni Al. Okay, dia punya simbol lah. Mempunyai 13 proton dan 14 neutron. Okay, proton dia ada 13, neutron dia ada 14. Okay, alright. Apakah nombor proton dan nombor nukleon dalam aluminium? So, dia tanya nombor proton. So, kita tahu nombor proton, cikgu cakap tadi, bilangan proton lah. Kan? So, nombor proton adalah bilangan proton. So, kalaulah nombor proton yang ditanya, so, tengok pada bilangan proton lah. So, jawapan dia adalah 13. Senang je. Okay. So, now, soalan, the second question. Nombor nukleon pula. So, nombor nukleon. Apalah nombor nukleon tadi? Nombor nukleon ni adalah bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Bilangan proton tambah bilangan neutron. So,
Alright, so proton ada dah 13, neutron ada 14. So, nombor nukleon dia apa yang susahnya? Tambahlah. Sana. Begitulah teknologi. Okey, so nombor nukleon dia ialah proton tambah neutron. So proton dia 13 tambah 14. So sama dengan 27. Inilah jawapan dia. Macam tu. Faham So you have to really understand the apa? Dia punya istilah tu betul. Tengok soalan tu betul nak fahamkan. Okay, now kita tengok contoh kedua. Harap awak nampak lah Nombor serasinya dalam buku kan. Okay, nombor nukleon atom kalium. So kalium kat mana? Oh, kalium kat blok pertama paling kiri sekali. Tapi row nombor number 4. Kalau tengoklah. Okay. Dia kata nombor nukleon ni adalah 39. Okay, nombor nukleon 39. Alright. So what? Okay. So, atom kalium mempunyai 19 proton. Berapa bilangan elektron dan neutron atom kalium? Okay, don't be scared, don't be pening-pening kepala, tengok satu-satu. Dia bagi maklumat kat aku 39 ni nombor nukleon. Lepas tu dia bagi aku maklumat 19 ni bilangan proton. Okay. Berapa bilangan elektron? Bilangan elektron? Alamak, okay. Back to apa yang cikgu cakap. Cakap apa tadi cikgu cakap bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. So, it means that kalaulah bilangan proton ni 19, bilangan elektron ni juga 19. Macam itulah. Faham Okay, now we go for bilangan ni, soalan yang saya harap awak faham Okay. So, we go for bilangan neutron pula. Oh, okay, bilangan neutron. Yang dia bagi maklumat aku, nukleon. Alright. So, kalau macam tu, dia bagi maklumat aku nukleon dengan proton. Apa susah? Sebabnya bilangan nukleon adalah hasil tambah 2 ni. Nak tahu bilangan neutron, cara dia tolak je lah tak? So, bilangan neutron adalah nombor nukleon tolaklah proton. So, nombor nukleon dia 39. Tolak proton 19. So, jawapan dia bilangan neutron 20 lah. Aha, gitu. Faham ke Idok? Faham Faham tak? Okay. So, do you understand for now? Ada soalan tak? Tak ada. Faham ke? Faham. Tak ada. Faham. Ada Kalau Faham. sambung lagi. Harapnya boleh terima lagi lah. Okay. Yang ni ya. Yang ni macam mana cikgu nak cakap Awak ni boleh lagi. Kalau pasal ion-ion ni, cikgu rasa cikgu tak nak terangkan lagi lah ion. Nanti dulu. Nanti dulu. Alright. Kita pergi kepada perwakilan dahulu. Perwakilan. Okay, nantilah cikgu terangkan cikgu perwakilan dulu. Okay, now. Untuk perwakilan, sebab yang cikgu nak cakap yang ni kalau dulu tak ada ni untuk awak ni, tapi nanti cikgu terangkan semula bagi faham perwakilan semula. Okay, now. We go for perwakilan piawai bagi atom. Macam mana kita nak wakilkan sesuatu atom tu. Okay. Cara dia ialah nama ni X, A, Z. Okay. X ni, besar ni adalah simbol bagi satu unsur tu. Okay. A belah kiri atas adalah nombor nukleon. Oh, korang dah tahu dah nombor nukleon tu apa? Okay. Z yang di bawah ni mewakili nombor proton. Okay. So, contoh dia. Dia bagi tahu apakah maklumat yang anda dapat daripada C atas 12, 6. So, C ni apa benda? Maklumat pertama, ini adalah unsur karbon. Betul tak? Maklumat pertama ialah unsur yang ni ialah unsur karbon. Maklumat kedua, okey, nombor nukleon dia. Okey, berapa nombor nukleon dia? Nombor nukleon atas tu 12 lagi. Okey, 12. Nombor nukleon dekat atas 12. Okey, yang berat duduk atas kepala, yang ringan duduk bawah. Okey.
Yang ketiga, maklumat apa yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat nombor proton. Iaitu 6. Nampak ini maklumat yang kita dapat lah kalau tengok kat sini. Okay, now, saya nak tanya awak. Itulah kita belajar tadi kan. Cikgu nak tanya dekat, ini berdasarkan soalan ni Okay. Cikgu nak tanya dekat, Dinita, boleh tak bagi cikgu daripada benda cerita ni, berapakah bilangan elektron dia dalam untuk karbon? Bilangan elektron is 6. Sorry. 6. 6. That's right. Why 6? Sebab bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton. Which is very good. Awak tahu Okay, bagus. So sekarang ni bilangan 6. Alright. So bilangan elektron dia juga 6. So now, cikgu nak tanya pula bilangan neutron dia. Berapakah bilangan neutron dia kemarin? 12 je. Sorry? 12 je. Kurang tepat. Cikgu tanya bilangan neutron. Bilangan neutron. Okey. Kita kepala otak kita ingat balik. Bilangan neutron. Neutron ni apa benda? Okey, neutron ni adalah ada kat dalam nukleus. Kat dalam nukleus maksudnya kena guna maklumat nukleon. Sebab nukleon adalah proton tambah neutron. So aku dah tahu nombor nukleon, aku dah tahu nombor proton. So aku boleh cari bilangan neutron. So caranya nak tahu bilangan neutron ialah, okey, siapa nak bagi jawapan? Nadia, ada Nadia? Berapakah bilangan neutron Nadia? Nadia? Nombor nukleon sama dengan nombor proton. Bilangan neutron sama dengan nombor proton? Tak. Tak. Sekejap cikgu. Berapa Nadia? Kuat sikit suara tu. Nombor nukleon tolak dengan nombor proton. 12 tolak 6. So what's the answer? 6. 6 Hello? Hello cikgu, tak dengar. Tak jelas. Jawapan ni apa yang bilangan neutron? 6. Very good. So bilangan neutron adalah caranya nombor nukleon tolak nombor proton. Atas tolak bawah. So 6. So jawapan dia 12 tolak 6 iaitu 6. Faham tak? Harapnya faham. Senang je ni. Okey, tak apa. Cikgu bagi soalan lagi Kita uji lagi Get ready to answer my question. Sekejap ya. Okey, soalan ini. Soalan ini Alright. Yang nombor pertama cikgu nak tanya. Okey. Alright. Ready with this question? Nombor nukleon. Sakinah. Berapa? 23. 23. Very good. Nombor proton. Haris Iskandar. Haris Iskandar Arifin. 6 cikgu, 6. Nombor proton sayang. Lama ni. Soalan mana cikgu? Elah. Ni natrium ni tak nampak ke? Korang tak nampak ke? Nampak ke tak skrin cikgu ni? Cikgu tulis natrium ni. Nampak. So nombor proton? Nampak. 23. Tak dengar? 23. Salah. Nombor proton yang kecil, yang bawah. Yang cikgu tanya nombor nukleon. Proton yang cikgu, 11. Nombor proton Aku cakap nombor proton Okey. Nombor proton 11. Okey, very good. Okey, siapa lagi nak tanya ni? Cu. Berapa bilangan elektron Cu? Cu. Acu
2. Lambat. Siapa ni? Nicole, what is the bilangan elektron here? 11. 11, very good. Okay, Chiang, apakah bilangan neutron? 12. 12, are you sure? Betul. Very good. Dengan cara 23 tolak 11. Betul tak? Okay So, kalau dari sini, proton 11. Nukleon 23. Lagi apa ni? Bilangan elektron 11. Apa lagi saya tanya? Bilangan neutron 12. Macam tu lah maklumat dia kita dapat. Faham Okay, now cikgu uji lagi. Kita tengok sikit lagi. Alright, we go for sulfur. S 32, 16 tak silapnya tak? Okay, 32, 16. Okay, so cikgu nak tanya siapa ni? Tara ni. Ramai lagi aku sini. Cikgu nak tanya dekat Tara ni. Apakah nombor nukleon? 32 cikgu. 32, very good. Hana, berapakah bilangan proton? 16. Berapa? 16. 16, very good. Okay, Haris Iskandar Azhar. Apakah bilangan neutron dia? Bilangan neutron. Haris Iskandar Azhar. 16. 16, betul ke 16? Okay, 16 lah. Right. Okay, next. Rose Atika. Berapakah bilangan elektron? Bilangan elektron. Rose Atika. Tak payah kira, dah dapat jawapan. Aduh. Okay, Rose Atika tak dapat jawab. Daheng. Siapa Daheng? Saya cikgu. Okay, cepat Daheng. Bilangan elektron berapa? 16. 16 saja. Ini siapa pula Tabah ni baru masuk. 16, betul. Very good. So, you dah faham kan? You dah faham. Okay, now. Cikgu nak uji macam ni pula. Okay, So, sulfur tadi, proton, 16. Nukleon, 32. Bilangan elektron, dengan 16. Bilangan neutron. Okay, berapa tadi? 32 tolak 16, 6. 16 juga tak? 16, 32. Okay. Now, cikgu nak bagi soalan yang ni pula. Cikgu bagi tahu bilangan elektron dia ada bilangan elektron dia ada 20. Okay, tak apalah. Tak boleh bagi susah-susah dulu. Kita bagi relax dulu Sekejap Okay, nombor proton dia adalah 20. Nombor nukleon dia adalah 40. Okay, sekarang ni cikgu nak bagi, cikgu nak awak tengok dekat dalam jadual berkala unsur tu yang mana atas kepala 20, bawah 40. Siapa? Nombor proton 20, nombor nukleon 40. Cuba cari dekat dalam buku surat 275 ni. Kalsium cikgu. Yes, Kalsium. So, macam mana nak perwakilan dia? Kita nak buat bentuk macam ni. So, cikgu nak tanya dekat Faiz. Faiz tak dengar lah. Ada Hakimi. Macam mana nak tulis Ada Hakimi? Tulis CA. CA besar betul? Okay. Lepas tu belah kiri atas. Atas tulis 20. Salah. Nombor. Salah 20 bawah. 20 bawah. Okay, letak 20 bawah. Atas? Atas je 40. Macam tu je. Senang je kan? Betul tak? Okay. Now, cikgu nak uji pula lagi. So, get ready korang dengan tulis-tulis apa. Okay. Lagi. Okay. Alright. Okay tengok sini. Baik-baik yo. Bilangan elektron dia adalah 17. Bilangan
neutron. Dia ialah buat kira gitu ya. Tak nak. 18.5. Cikgu bagi 2 maklumat ni je. Silalah cari untuk apa? Silalah cari nombor proton Chlorine. apa? Siapa tu? Chlorine. Chlorine. Okey. So chlorine, so simbol dia? Suki, simbol dia. Macam mana simbol klorin, Suki? Cl. Cl. Okey, yang belah kiri atas berapa? Belah kiri atas is 35.5. Correct. And then yang bawah? 17. 17. Okey. Siapa yang tak dapat ni kenapa macam tu? Bagi tahu cikgu. Ada tak yang nak tanya? Kenapa pula dapat macam ni, cikgu? Ada tak yang nak tanya ke? Oh, faham. Tahu macam mana kenapa. Semua faham? Tak payah nak explain? Cikgu, saya tak faham. Siapa tu Chu ke? Daheng? Saya je Daheng. Daheng. Okey, Daheng. Macam ni Daheng. Bila dia bagi maklumat yang nampak macam fishy dan confusing ni, Daheng tetap juga kena fikir yang simbol ni mesti nombor nukleon dengan nombor proton. Betul tak? So it means that from this information, you have to find the nombor proton dan nombor nukleon. Now, sekarang, let's say lah sekarang ni, saya mau tahu nombor proton lah. So nombor proton adalah sama dengan bilangan elektron. Betul tak Daheng? So it means that nombor proton dia adalah 17 jugalah. Betul tak? So kat bawah ni kenalah letak 17 sebab nombor bilangan elektron sama dengan nombor proton. Now, kerja kita nak cari apa pula? Kita nak cari yang ni pula, iaitu nombor nukleon. So nombor nukleon macam mana? Mestilah nombor proton tambah dengan bilangan neutron. So bilangan neutron dah ada, nombor proton pun dah ada. So nombor nukleon tambah je lah 2 ni. Betul tak? So bila tambah 18.5 tambah 17, it becomes 35.5. So yang ni lah yang kita letak dekat sini. Daheng faham tak? Faham cikgu. Apa-apa pun Daheng mesti fikir atas mesti nombor nukleon, bawah mesti nombor proton. Macam mana? Cari balik maklumat. Apa yang cikgu dah bagi tahu, pergi kaji balik, tengok balik. One by one. Relax sahaja. Okay. Any other question for this? No. Okay. Lain tak ada Okay. Kalau gitu cikgu sambung lagi sikit. Raja struktur atom dan susunan elektron. Now kita nak belajar. Yang ni korang dah tahulah kan, raja struktur atom ni kan. So, sekarang ni. Okay. Sekejap lah. Kita belajar sampai satu nanti ya. Okay. Now cikgu nak ajar awak susunan elektron. Struktur atom korang dah tahu. Now susunan elektron. Okay. Bila cikgu cakap tulis susunan elektron. Tunggu aku tukar colour sekejap. Okey. Susunan, kalau soalan kata tulis susunan elektron. Susunan elektron. Macam ni anak-anak. Mula-mula kalau korang nak tulis susunan elektron, yang pertama korang kena tahu bilangan proton atau elektron. Perkara pertama nak buat susunan elektron, kena tahu bilangan proton atau elektron dulu. Tahu bilangan proton, tahulah bilangan elektron. So korang nak lukis susunan elektron, mestilah kena tahu bilangan elektron. So bilangan elektron daripada proton kita dapat. Now, okay, awak tengok pula kat sini. Yang kedua, macam mana pula kita nak maklumat apa pula kita tahu. Bila kita dah tahu bilangan elektron, kita dah kena mula susun. Okey, I lukis balik semula struktur. Kalau awak cikgu lukis semula, macam ni kan. Inilah kononnya, yang ni nukleus, yang ni kita letak adalah pula ketul tu apa betul tu. Okey. Alright.
Macam ni kan. Okay. Awak kena ingat ini petala pertama, petala kedua, petala ketiga. Petala pertama, petala 1, maksimum 2 elektron saja. Okay. Petala kedua, maksimum 8 elektron. Petala ketiga, maksimum 8 elektron. Ini dalam awak punya standard lah kan. Sebenarnya ada lagi yang beyond tu, tapi untuk awak punya standard itu adalah sampai 4 sajalah dan 8 saja. Okey. Petala 1, 2 tak boleh lebih. Petala yang kedua 3, 4 boleh 8 maksimum. Okey. So apa maksud dia cikgu? Okey, cikgu sambung macam mana awak tengok kat sini. Dia bagi contoh adalah aluminium kan. Okey, aluminium. Alright, so untuk aluminium anak-anak, dia kata nombor proton aluminium ialah 13. Okay, kalau awak check kat situ nombor proton aluminium 13 lah. Okay. So, aluminium punya nombor proton ialah 13. Kalau kat sini lah kan. So, macam mana nak tulis susunan elektron dia? Yang pertama awak tengok, ini 13. Susunan elektron dia yang macam mana cikgu cakap untuk aluminium. Susunan elektron petala pertama adalah boleh dipenuhi 2. Lepas 2, kenapa 8? Okey. Sebab 13 tolak 2. Okey, 13 tolak 2 ada 11 lagi yang kena isi. So, yang kedua ada 11. Tapi yang kedua maksimum 8. Kena letak 8 lah. So, tolak lagi dengan 8. Dia dah jadi tinggal 3. So, yang petala ketiga ialah 3. That's why 283. So, kalau lah cikgu lukis aluminium tu punya struktur atom dia akan jadi macam ni. 2 biji petala pertama, petala kedua 8 biji, petala ketiga 3 biji. 1, 2, 3. Faham? That is why lah dia 28 biji. Okay, contohlah cikgu bagi yang kedua. Cikgu bagi contoh kedua natrium tadi. So natrium tadi ialah 11, betul tak? So, kalau 11 dengan proton natrium, yang pertama ialah 2, yang kedua ialah 8, yang ketiga ialah 1. 2 tambah 8 tambah 1 ialah 11. Faham dia macam tu. So, ini adalah contoh dia lah. So, kalau let's say lah, kalau cikgu buat satu lagi. Okay, natrium. Cikgu pilih magnesium lah. Okay, magnesium ni dia punya nombor proton ialah 12. Kau check. So, 2, 8, 2. So, magnesium ialah 282. So, 2 tambah 8 tambah 2 ialah 12. Let's say lah kalau cikgu buat untuk lithium. Lithium ni 3. Dia punya bilangan proton. So, macam mana cikgu nak buat? 2, 1. Sebab yang dia aku 3 je. So, 2, 1 lah. Sebab yang ni maksimum 8. So, dia ada 3 je. 1 je lah kena isi. Faham tak? So, anak-anak, yang hujung-hujung ni, yang elektron yang duduk hujung-hujung ni, inilah yang kita panggil sebagai elektron valence. Inilah dia elektron valence yang duduk hujung sekali. Elektron petala paling luar. Itulah elektron valence. Elektron yang berada di petala paling luar. Faham? Okay, so cikgu rasa setakat ni cikgu ajar dulu. Okay, alright, so cikgu harap awak faham. So for now ada soalan apa-apa tak? Nanti next class cikgu akan cerita lagi pasal susunan elektron sikit lagi. Tak ada apa Ada soalan tanya tak ada? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. So korang buat uji kendiri 2.3 boleh? Boleh. Boleh cikgu. Alright, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih banyak sebab cikgu ada benda lagi nak cikgu buat ni 2.5 hari. So thank you very much anak-anak for your kedatangan. Jangan lupa isi kat Telegram. Nanti next week kita jumpa lah. Nanti tengoklah macam mana bila weeknya. Okay? So take care of yourself during raya Cina, Chinese New Year to Chinese. Okay? Alright, take care of yourself. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you, teacher. Welcome.